Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita berkaitan dengan topik elektronik tingkatan 2 yang mana kita akan belajar untuk mengenal pasti pengatur caraan dan juga menyusun serta juga menulis pengatur caraan. Seterusnya adalah menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Untuk kenal pasti litar input dan litar output, kamu dah pun belajar tentang komponen elektronik input dan output. So, bagi kita nak masukkan dalam pengaturcaraan apa yang cikgu maksudkan ini? Pengaturcaraan yang cikgu pernah sebut iaitu M10. Ataupun yang tak boleh masuk M10, dia ada, cikgu saya boleh masuk M9. Cuba masuk M9. Okey. So, untuk memulakan penggunaan perisian M10 dan M9 ini, kamu kena kenal pasti simbol seperti mana yang telah cikgu ajar sebelum ini. Kenal pasti setiap simbol yang ada dalam pengatur caraan. So, iaitu contoh yang diberi adalah simbol tambah. Apabila simbol tambah ini ditekan, akan terpaparlah semua ini. Variable, controller I/O, decision, graphic design, phone I/O and others. Bila kamu menekan butang tambah di permukaan awal sekali M10 dan M9, perkara ini akan terpapar seperti mana yang telah cikgu sebut pada kelas sebelum ini. Okey. So, dalam controller I/O ni bermaksud controller input output. Dalam controller I/O ada arahan atur cara, di antaranya adalah D out1. D out1 cikgu dah ajar sebelum ni. D itu digital, out itu output. Digital output 1. D out1 is equals to on, bermaksud apa-apa digital out di line 1 ini akan menyala ataupun dihidupkan. Tengok sini fungsi. Arahan hidupkan atau matikan D out1. Kalau matikan tu apa? Nanti di sini dia akan tulis off. Macam mana nak guna nanti cikgu akan ajar. Dalam controller I/O juga ada read controller. Apa itu read controller? Iaitu membaca semua nilai peranti input daripada papan litar elektronik. Dia membaca semua nilai peranti-peranti input daripada papan litar elektronik. Okey, kedua kita tengok pada decision. Kalau dalam bahasa Melayu decision apa ni? Keputusan kan? Okey, dalam decision ada banyak. Antaranya adalah and if. Yang ini antara yang selalu kita gunakan lah yang kita akan pakai. And if ni apa? Menamatkan arahan sekiranya. So, ada sambungan lah. And if apa di bawah dia. Okey. So, if C A in 1, A inilah adalah analog input 1. Sekiranya C lain dia lah. A in 1 equals to kosong. Okey, apa maksud dia? Jika nilai penderia peranti input analog yang digunakan pada papan litar sepadan dengan syarat yang telah ditetapkan. Contoh, if C A in 1 adalah kosong. Jika isyarat sepadan, isyarat itu akan diproses. Maksudnya jika isyarat itu padam, maka dia akan padam. Jika dia akan menyala, maka ia menyala. Dia adalah sepadan. Mesti sepadan dengan isyarat yang akan diproses. Iaitu susunan atur cara kamu nantilah. Okey. Dalam tu juga ada if C D in 1 equals to 1. So, jika nilai peranti input digital yang digunakan pada papan litar sepadan, sama. Syarat dengan digital. Contoh iaitu kosong ni tadi adalah off. Ataupun 1 adalah on. Contoh, isyarat akan diproses. Mengikut ketetapan yang telah kamu buat. Okey. Selain daripada tu, okey, ada. Kita akan guna ada. Ada ni apa? Ada dalam tu adalah go to 1. Arahan akan berbalik semula kepada nombor 1. Contoh, pergi ke barisan arahan atau cara yang hendak ditentukan untuk mengulang arahan tersebut. Go to 1, go to 2, go to 3. Kita yang akan tulis kat sini berapa. Macam mana nak buat? Cikgu akan tunjukkan. Okey. Kemudian timer. Timer ni adalah berapa lama, berapa saat dia akan menyala, berapa minit dia akan menyala. Ini juga boleh diubah. Iaitu menunggu seketika berdasarkan tempoh masa yang ditetapkan. Contoh masa 1 second, 200 ms. Contoh. Dan yang terakhir adalah note. Okey.
Note ni kelas dia tak ada apa-apalah. Cumanya digunakan untuk menulis catatan pengaturcaraan yang dibina sahaja. Okey, boleh ya? Nanti kita akan tengok sikit-sikit. InsyaAllah kamu akan faham. Cikgu juga akan menunjukkan cara menggunakan M10 dan M9. Okey, jika tadi simbol tambah, sekarang simbol titik 3. Dalam M10 kamu, dalam M9 kamu, ada tertulis titik 3 di bahagian atas kiri. Okey, di bahagian home yang kosong mula-mula tu. Okey, sekiranya kamu tekan titik 3 ini, apa yang terpapar? Perkara-perkara ini akan terpapar. Kamu akan nampak run, kamu akan nampak stop. Kamu akan nampak clear all, open project, save project, delete project, example and coding guide. Okey. So apa dia fungsi setiap perkara-perkara ini? Okey. Run adalah berfungsi untuk memindahkan pengaturcaraan kepada papan litar elektronik mikro pengawal. Papan litar elektronik mikro pengawal. Maksudnya dia akan menjalankan fungsi lah. Dia akan memindahkan pengaturcaraan sampai melalui apa? Bluetooth. Okey. Okey, clear all. Clear all berfungsi untuk memadam semua pengaturcaraan yang telah dibina pada ruangan halaman ini nanti. Bila kamu bina, kat sini akan terpapar semua. So, kamu nak kosongkan balik ruangan ini, kamu akan tekan clear all. Okey. Kemudian, open project berfungsi mencapai projek pengaturcaraan yang telah disimpan. Okey, katalah kamu dah buat. Okey, kamu dah buat. Jangan terus tekan clear all, tekan dulu save project. Untuk kamu save semua benda di sini tadi, lepas tu baru tekan clear all. Okey. Kemudian bila kamu dah tekan save, dia akan tersimpan pada dalam project punya drive lah. So bila nak cari balik, just klik open project. Okey. Okey, save project cikgu dah sebut iaitu berfungsi menyimpan pengaturcaraan. Dan delete project berfungsi memadamkan projek pengaturcaraan yang disimpan. Bermaksud yang delete project ni tak sama dengan clear all. Clear all ni dia clear yang ada di home page. Okay? Tapi delete project dia akan delete projek yang kamu simpan dalam folder dia. Simpan dalam memori dia. Itu akan di-delete lah. Okay? Boleh Okay, cara memasukkan, memadam dan mengubah suai atur cara. Untuk di sini cikgu ajar dulu dia punya cara secara penerangan. Nanti kita akan buat simulasi. Cikgu akan bagi satu lagi video iaitu simulasi untuk memadam dan mengubah suai atur cara dan kamu akan cuba. Okey. Okey, bagaimana? Yang pertama sekali dah dekat home tadi, kamu klik butang tambah, okey. Dah klik butang tambah akan keluar semua ni. Okey. Akan keluar semua ini. So, cara memasukkan arahan yang pertama adalah tekan controller IO. Sinilah dia kata kan. Okey. Sebelum kamu tekan controller IO, kamu tekan yang ini dulu. Butang tengah. Supaya semua anak-anak yang ada dalam setiap ibu ini akan keluar. Apa yang ada dalam variable? Macam cikgu dah tunjuk hari itu. Controller IO. Apa yang akan keluar? So, tekan dulu butang ini. Butang yang terbuka ini yang cikgu tunjuk sekarang di hadapan kamu ini. Okey. Dan semua anak-anak dia akan terkeluar. So, pergi ke controller IO. Okey, tengok controller IO. Tekan selama 2 saat dan arahan akan dimasukkan pada halaman home yang kosong tadi. Dia tak akan terus pergi ke sana. Kamu tekan tapi di bawah tu akan tulis telah dimasukkan. Okey, kamu letak jari kamu di sini dan dia tekan selama 2 saat. Okey, ataupun kamu klik di sini dan menyala biru, kamu klik butang tanda right. Okey, tekan butang right. Kalau nak tengok dah masukkan ke belum, kamu pergi butang sini. Okey, pergi anak panah, tekan kembali anak panah. Okey, dia akan kembali ke halaman. Tengok home kamu. Ada atau tidak? Okey. Arahan atau cara telah dimasukkan pada halaman home. Bila kamu nampak apa yang kamu tekan tadi ada, maksudnya telah masuklah. Yang mana home tadi tu kosong. Okey? Alright. Langkah keempat adalah, okey, kat sini dia ada tulis juga untuk memindahkan. Okey, katalah arahan kamu yang nombor 2 ni patutnya berada di nombor 1. Tapi dia berada di nombor 2. Macam mana nak alihkan dia? Kamu klik di sini dan biru tu akan berpindah di sini. Okey, kalau nak naikkan dia dekat sini ada butang. Nak naik tekan butang naik.
nak turun tekan butang turun. Okey, kalau masih tak faham, nanti ada simulasi. Cikgu akan tunjuk, tengok betul-betul. Okey, dan cuba. Alright. Kemudian, bagaimana nak memadam arahan? Okey, memadam arahan. Tadi masuk, klik 2 second. Okey, atau tekan butang right. Nak tengok, tekan butang. Nak tekan kembali ke home, tekan butang anak panah. Nak naik, nak turun atau memindahkan dia, kawalan dia adalah yang ini. Okey, pastikan klik sekali dah jadi warna biru, baru kamu tekan yang ini. Okey. Kemudian, sekarang nak memadam arahan. Nak memadam arahan, okey, kamu pertama sekali, di sini nampak tak ada kotak? Okey, nampak tak ada kotak? Okey, klik dulu kotak yang mana kamu nak buang. Okey, bila kamu dah klik, okey, perkara ini, benda ini akan timbul pada halaman kamu, pada paparan kamu, ini akan timbul. Okey, bila dah klik, kamu tak klik, benda ini tidak akan timbul. Kamu klik sini dulu dalam kotak, ini akan timbul, akan terpapar, kan? Dan ada logo tong sampah, ada lambang tong sampah, ada gambar tong sampah. Klik pada tong sampah tersebut dan kamu punya apa yang kamu pilih, atur cara yang kamu pilih tadi untuk dipadamkan akan terpadam. Okey, dia akan terpadamlah, tak boleh back baliklah. Okey. Kemudian mengubah suai arahan, tekan selama 2 saat. Okey, tengok ni betul-betul. Kalau ni di out on, di out on. Di out 1 is equal to on. Now kita nak tekan kepada off, di off. Alright. Hold jari kamu, tekan jari kamu ataupun tekan bahagian itu selama 2 saat. Bila kamu tekan kepada 2 saat, apa yang akan terkeluar? Ini akan terkeluar. Paparan putih ini akan terkeluar. Okey, dekat sini di out 1 kan? So ini ada on dengan off. Awak klik yang mana awak nak. Kalau awak nak on, awak klik on. Nak off, klik off. Lepas tu tekan accept lah. Kemudian dia akan ubah daripada on kepada off. Alright, boleh? Okey, cara menulis pengatur caraan yang mudah. Yang ini akan berfungsi bersama papan. Tapi cikgu hanyalah, maksud cikgu dia akan berfungsi bersama papan litar elektronik yang telah kita pasang bersama. Cuma dekat sini kita tak pasangkan. Tapi cikgu terangkan dululah. Alright, okey. Bagaimana nak menghidupkan diod pemancar cahaya? InsyaAllah nanti kita akan cuba. Okey. So, yang pertama adalah ambil ini, node LED. Node hidupkan LED. Ini catatan pertama. Kemudian pilih pada input output tadi, ambil di out 1. Kemudian kamu tekan run. Mana nak dapat run yang ada titik 3 tu, yang dekat home 1, 2, 3 tu kan. Titik 3 klik, ambil run. Okey. So run dia akan sambung kepada papan litar tapi kena on Bluetooth lah. Okey. Kedua adalah pengacaran menghidupkan diod pemancar cahaya selama 1 saat. Kemudian dia akan mati sendiri. Okey, yang ini kalau awak tak stop, dia tak akan matilah lampu tu. Diod tu tak akan matilah, maksudnya tak akan terpadam. Okey. So, tapi yang ini, pengatur caraan ini adalah diod tu hidup dan dia akan padam sendiri. Dia akan menyala dan terpadam sendiri. Okey, macam mana? Mesti ada yang ini pada pengatur caraan kamu. Iaitu, node hidupkan LED 1 saat. Lepas tu pilih dalam phone I/O tu, ambil di out 1 is on. Lepas tu pilih timer. Timer tadi dekat mana? Variable ke? Decision ke? Cari balik. Okay. Timer equal to 1 second. Okay. So maksudnya lampu tadi, LED tadi akan menyala selama 1 saat. Okay. Kemudian selepas itu bekalan kuasa tersebut akan diputuskan. So kamu macam mana nak putuskan? Kena ambil di out 1 tadi. Ambil yang sama. Hold 1 second. Dan pilih off. Letak pada nombor 4. Okey, so dia akan terputuslah. Ya. Okey, yang ini pula pengatur caraan diod pemancar cahaya berkelip selang 1 saat. Dia on, dia off, dia on, dia off, dia on, dia off sampai kamu stop. Okey, kenapa sampai kamu stop cikgu cakap? Sebab ada perkataan go to 1. Alright. Okey, kita tengok. LED berkelip selang 1 saat. Pilih node. Kemudian pilih di out 1, pilih timer 1 second, kemudian macam tadi, off, timer 1 second lagi. Sekiranya arahan go to 1 ini diletakkan, tadi sampai 4 ni kan, sekiranya arahan ini diletakkan
Okey, lampu itu akan terus berkelip. Pergi sini, dia akan jalan, 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 jalan. Sampai sini lagi, naik lagi. Jalan, jalan. Sebab tu dia akan berkelip. Menyala satu saat, padam. Menyala, padam. Menyala, padam. Itu dia. Alright? Okey, boleh? So now adalah bagaimana untuk menulis pengaturcaraan dengan menggunakan litar input dan litar output. Okey. Yang paling penting adalah kamu memahami pengaturcaraan kehendak. Apa itu D-out1, apa itu D-out1 off, apa itu timer, macam tadi cikgu dah sebut kan. Yang penting kamu fahamlah. Okey. Menulis pengaturcaraan dengan menggunakan litar input dan output masih tajuk yang sama. Okey. Kemudian yang ini akan berfungsi bersama papan litar. Okey, untuk menulis sebuah pengaturcaraan menggunakan litar input dan litar output, beberapa syarat pengaturcaraan perisian mestilah dipatuhi dan difahami sebenarnya. Okey. Pengaturcaraan dimulakan dengan arahan node. Mesti dimulakan dengan arahan node. Kemudian masukkan read controller, arahan read controller. Kemudian diikuti dengan arahan if C. If C. Untuk peranti input yang akan digunakan. Seterusnya arahan kawalan peranti input. Peranti output mestilah berdasarkan aplikasi yang hendak dilakukan. Contohnya kawalan arahan ini boleh menggunakan arahan output tu nak tengok dia punya ni lah sebelum tu Di out tu maksud nak tengok dia punya tindak balas, menyala ke, berputar ke, apa sahajalah. Sebab tu kita panggil output, digital output. So di out on ataupun meletakkan timer 1 second. If arahan C ni sekiranya tindak balas diberikan. Contohnya, sekiranya kita memberi, kita tekan run, okey. Lepas tu, so mestilah ditamatkan dengan arahan and if. Akhir sekali pengaturcaraan dilengkapkan dengan arahan go to one. Bermaksud dia akan mengulang semula pada nombor berapa yang kita nak. Ini contoh, okey. Node berada pada paparan ada. Read controller ada pada tempat controller I/O. Decision IC. Okey, ada controller I/O, okey, arahan untuk mengawal output berdasarkan tujuan yang hendak dilakukan. Maksudnya yang ni nak di out one tadi yang ini tadi yang cikgu sebut tadi. Decision and if, pengakhiran arahan yang wajib digunakan untuk menamatkan sebarang arahan, okey. Ada go to one untuk melengkapkan sebuah pengaturcaraan dengan menghantar arahan ke baris 1. Okey, projek direct pemancar cahaya berkelip. Kalau kebiasaannya ini kita akan buat. Okey, kamu kena masukkan arahan pengaturcaraan ini di dalam M10 atau M9, M10 or M9. Kemudian kita akan melihat sama ada keberkesanannya berfungsi atau tidak. Okey, kita bacalah satu-satu. Nombor 1 ni apa? Ini dia Tiada sebarang arahan pengaturcaraan pada node, hanya digunakan untuk menulis catatan pengaturcaraan sahaja. Okey. Kemudian read controller ni apa? Okey, kita tengok. Arahan read controller digunakan untuk membaca semua nilai peranti. Semua nilai peranti input pada papan litar elektronik mikropengawal. Arahan dipindahkan ke baris 3. Okey. Apabila switch ditekan on, isyarat if CD in 1 yang ketiga ni apabila kamu tekan run on, isyarat CD in 1 1 ini memenuhi syarat arahan. Kemudian arahan akan bergerak ke nombor 4. Okey. Awak tekan je butang run, dia akan baca. Nombor 3 akan baca. Okey, ada arahan. Okey, ada arahan on, maka dia pergi ke di out 1 on. Okey. Arahan di out 1 is equal to on akan memberikan isyarat dalam bentuk voltan. Voltan ni kuasa. Voltan ni volt lah, volt. Kepada di out 1 di papan litar elektronik mikropengawal. Mikropengawal ada papan litar dia. Okey, voltan akan diberikan pada di out 1 pada papan litar elektronik mikropengawal selama 1 saat. Kenapa 1 saat? Sebab kamu tengok nombor 5, kamu letak timer 1 saat je. Kamu letak timer 1 minit, 1 minit lah dia dapat. Okey? Okey, arahan selepas 1 saat, arahan terus dipindahkan ke baris 6. Selepas 1 saat tadi, dia akan pindah ke baris 6. Baris 6 nampak di out 1 is off. Maksudnya, dia akan terpadam lah. Okey? So, voltan akan diputuskan. Kemudian, bila dah putus,
berpindah ke nombor 7, ke baris 7. So, timer 1 second bermaksud votan tadi terputus selama 1 second. Okey, kemudian votan akan diputuskan selama 1 saat dan arahan selepas habis 1 saat dia akan berpindah ke nombor 8. Arahan nombor 8 apa? Arahan nombor 8 adalah arahan is go to equal to 4. Maksudnya mengarahkan arahan pergi ke baris keempat. Bergeraklah kamu ke baris keempat. D out 1 equals to on. Bermaksud dia nak menyalakan semula papan tersebut. Okey. Kemudian akan diulang baris keempat hingga baris ke-8 sehinggalah switch bekalan kuasa diputuskan. Bermaksud sehinggalah kita sendiri tekan butang tu stop. Dia akan berhenti sekiranya go to 1. Kita tekan stop. Okey, ini adalah projek diod pemancar cahaya berkelip. Yang ini projek kawalan lampu penderia. Okey, yang tadi tu pakai switch. Kamu tekan switch on, dia menyala lah. Yang ini penderia, tak perlu pakai switch tapi dia mengesan kawasan ataupun suasana gelap dan terang. Kalau masuk ke suasana terang, penderia akan mengesan dan lampu akan terpadam. Kalaulah berada pada suasana gelap, okey, penderia akan mengesan kegelapan, kemudian lampu akan menyala. Okey? So boleh samalah yang macam tadi ni, ya. Tiada sebarang arahan nombor 1, note ni tiada sebarang arahan. Read controller akan membaca semua yang ada pada papan litar. Okey, so jika kecerahan oleh penderia cahaya parameternya adalah melebihi 150, arahan dipindahkan ke baris keempat. Sekiranya penderia cahaya dapat mengesan parameter kegelapan itu melebihi 150, dia akan pindah ke baris keempat iaitu menyalakan lampu. Macam tu dia akan baca. Okey. Kemudian bergerak macam tadi. Okey, akan menyala, kemudian akan terpadam. Sekiranya kurang dari 150. Nilai ni kita yang letak. Ya, kita yang letak. Arahan C in 1 more than 150 akan ditamatkan oleh arahan and if jika kecerahan dikesan oleh penderia cahaya dengan parameternya kurang dari 150, arahan dipindahkan ke baris ke-7. Maksudnya kalaulah dia kurang, kegelapan tu dia agak cerah, dia akan terpadam sendirilah. Sampailah and if go to 1 semula. Arahan untuk memadamkan perkara tersebut. Kamu off dia, okey? Okey, kali ni hanya ulang semula iaitu langkah menulis pengaturcaraan dengan perisian. Macam biasa ni cikgu dah terangkan ya. Kamu dah kenal dah simbol-simbol ni, kan? Ini untuk buka semua kotak-kotak yang ada dalam paparan ini. Okey. Yang ini untuk simbol back kembali ke halaman home. Okey. Kemudian yang ini, bila dah tadi kamu dah tekan yang ini, dah terbuka semua kan, anak-anak dia keluar, anak-anak seperti ini keluar. Kamu nak tutup kembali, kamu hanya tekan butang di sebelah dia. Okey. Kemudian kalau nak pilih, yang ini adalah memasukkan arahan. Sama ada kamu, katalah kamu nak pilih yang ini, kamu hold selama 2 second ataupun kamu klik dan tekan butang tanda right. So dia akan masuk ke paparan home. Okey, yang ini kamu dah faham, kita dah belajar dan kamu pelajar-pelajar dah faham pada peringkat awal lah. Maksud cikgu pelajar-pelajar dah faham pada peringkat awal sebelum kita pergi ke subtopik yang ini. Okey. So langkah kedua susun mengikut pengaturcaraan yang telah kamu rancang. Ini dia pengaturcaraan yang telah kamu rancang. Pilih okey dan tekan simbol tanda right dan pergilah ke paparan home untuk melihat susunan aturcara tersebut. Okey. Langkah ketiga adalah switch papan litar elektronik ini dihidupkan. Ini adalah papan litar elektronik. Ini adalah contoh. Okey, atau kamu boleh tengok pada dalam buku teks. Ada contoh paparan litar elektronik. So switch dia ada switch dia. Boleh tekan on dan off. Dia boleh tekan. Okey, so langkah keempat adalah lihat ID dia. Okey, pada papan litar. Pastikan Bluetooth on. Dekat papan litar ni Bluetooth dia on. Macam mana nak tahu dia on? Dia on, awak akan nampak LED tu berkelip warna merah. Okey. Dan handphone kamu juga Bluetooth dia kena on. Supaya boleh M10 tadi boleh bersambung dengan papan litar. Okey. Langkah 5, tekan butang run. Okey, paparan ini akan keluar dan klik butang OK. Alright.
So, klik pada ID modul Bluetooth yang dipaparkan, ada pin dia. Pin dia sama je, dia akan minta pin. Pin dia sama je, 1, 2, 3 dan 4. Klik masukkan pin, awak tekan OK dan dia akan bersambung. Okey, tekan switch dan diode pemancar cahaya akan berkelip. So, diode pemancar cahaya terus berkelip dan akan terpadam apabila switch bekalan kuasa ataupun pengatur caraan pada telefon pintar atau tablet dimatikan. Awak akan tekan butang stop, maka ianya akan terpadam. Lampu tidak akan menyala. Okey, last sekali. Dah selesai semua. Kamu dah susun dalam M10, M9. Kamu dah sambung. Of course, kena sambung dengan papan litar elektronik tersebut untuk melihat keberhasilan penyusunan atur cara kamu. Berfungsi tak litar elektronik tu, menyala atau tidak diode. So, di situ kita akan membuat pengujian. Itu kita panggil sebagai pengujian, iaitu dilakukan selepas semua penyambungan litar input dan litar output dengan papan litar elektronik mikropengawal dibuat. Tujuannya adalah untuk memastikan penyambungan litar adalah betul. Kalau menyala, bermaksud litar kamu disusun dengan betul. Dari segi kekutuban dia, positif negatif dia, komponen dia betul, serta peranti yang digunakan berfungsi dengan baik. Okey, kalau tak menyala, semak semula susunan penyambungan litar. Okey. Semak semula longgar ke tak longgar ke, okey, dan bagaimana. Kemudian tekan switch tutup, switch tekan tutup, kemudian pemancar cahaya akan berkelip lah. Kalau berkelip, kalau tak berkelip mungkin ada kesilapan pada penyusunan ataupun pengatur caraan kamu. Okey. Okey, kemudian buat contoh jadual pengujian. Keketuban penyambungan. Betul atau salah? Okey, input betul ke salah? Output macam mana? Okey, switch tekan tutup macam mana? Ini adalah jadual dia. Okey, penilaian. Okey, ini contoh. Litar input kamu pakai switch tekan tutup. Ini jadual. Buat jadual, pasang dan nilai. Switch tekan tutup berfungsi tak? Berfungsi. Okey. Diode pemancar cahaya menyala ke tidak? Menyala. Okey. So, catatan apabila switch ditekan, diode pemancar cahaya akan menghasilkan cahaya. Diode pemancar cahaya berfungsi dengan cara mengeluarkan cahaya berkelip-kelip. Ini apa catatan ni? Catatan ni apa yang kamu lihat lah. Tulis dia apa yang kamu nampak. Kalau tak menyala, tulislah. Diode pemancar cahaya tidak berfungsi ataupun diode pemancar cahaya berfungsi tetapi tidak berkelip. Contoh. Alright. Selepas membuat penilaian, buat cadangan penambahbaikan. Okey, buat jadual. Okey. Output, tambahkan diode pemancar cahaya LED yang berlainan warna. Tujuan dia untuk apa? Untuk mencantikkan lagi lah. Tak adalah merah je kan. Ada merah, hijau, kuning. Contohnya. So, input gantikan dengan penderia yang lain. Boleh cuba. Tak nak guna switch, guna penderia. Okey? Boleh? So, untuk hari ini, itu sahaja pembelajaran kita. Dan cikgu harap kamu boleh faham. Okey, cikgu akan sertakan sekali simulasi bagaimana penggunaan M10 ataupun M9. Ada telefon yang anak murid cikgu kata, cikgu tak boleh lah nak M10. Tak apa, cuba M9. InsyaAllah masih boleh berfungsi. Okey, so kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.